Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Jumpa lagi kita dalam live saya petang ni. Okey. Kita tunggu sebentar ya, bagi ada lagi ramai orang masuk dalam live ni. Dan kalau anda sedang tonton live ni dia punya tajuk sangat best, sangat bermanfaat. Anda share, tekan butang share banyak-banyak. Okey. Okey. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Fatimah. Saya berasal daripada Tawau, Sabah. Umur saya 26 tahun. Okey. Bisinglah lori ni. Okey, saya dah bergiat dalam bisnes ni lebih kurang 3 ke 4 tahun. Okey. Dan dulu pun saya bermula dari bawah juga. Bermula dari dropship, kemudian pelan-pelan ambil agent, gain stockist. Okey. So tajuk yang saya nak share, tajuk yang saya nak kongsi hari ini ialah macam mana kita nak bantu anda yang terjejas disebabkan oleh COVID ni, disebabkan oleh pandemik. Macam mana nak bantu anda yang sedang terjejas. Okey. Saya ada, sebenarnya cara ni ada banyak, tapi saya share 3 sajalah. Yang mana 3 ni saya pun sedang praktikkan. Okey, kejap bagi saya handphone. Okey, yang mana 3 ni pun saya praktikkan. Okey, yang pertama sekali, okey, kalau anda ada buku, ada buku ke, ada buku kertas ke apa ke, papan putih ke, anda boleh tulislah tulis. Okey, cara untuk kita tangani masalah kita, cara untuk kita tangani kegawatan ekonomi ni, pertama sekali ialah join dropship. Okey. Dropship, kalau bagi yang tak tahu dropship ni apa, dropship ni dia punya kerja, kebiasaannya dropship ni dia dua. Satu, dia tak pakai modal, dan yang kedua, dia hanya iklan-iklan je. Lebih kurang macam affiliate lah, dropship affiliate, lebih kurang lah tu. Ada dropship yang beraffiliate, ada dropship yang tak beraffiliate. Kalau affiliate ni dia cantik sikit sistemnya, dia terus masuk dalam sistem. Kalau dropship yang tak pakai affiliate ni, dia lebih kepada sistem biasa. Waalaikumsalam Hajar Arsyad. Terima kasih tonton live saya. Okay, so join dropship. Okay, dropship ni yang bestnya kalau kita join dropship, kita tak perlu, satu, kita tak perlu modal. Yang kedua, kita tak perlu nak post barang. Yang kita tak perlu modal, tak perlu nak post barang, tak perlu nak pegang stok. Ini kelebihannya. Tapi dia still ada kekurangannya. Okey, apakah kekurangan pada dropship? Kepada ejen dropship. Kekurangannya ialah satu yang sangat-sangat jelas ialah margin untung yang sangat sedikit. Okey. Sebab dia produk ni, kita sebelum sampai dengan kita, dia melalui banyak orang. Dia melalui banyak pihak. Dia melalui kilang, dia melalui company, dia melalui stokis, dia melalui agent, dan last sekali jatuh pada kita dropship. So untung tu dia dah banyak cut. Banyak dah dia cut untung tu. Dah tinggi sangat. Okey, untung tu dia dah banyak cut dekat situ. Dekat kos apa semua, kos banyak cut di situ. Melalui company, melalui stokis, agent, dan last sekali pada kita yang dropship ni. So join dropship ni bagus, tapi kurang menguntungkan. Kalau sekadar saja-saja, bolehlah. Paling minimum, saya bagi contoh sini. Okay, sini ada sabun. Minimum lah, macam contoh lah jual sabun kecantikan. Okay, harga jual sabun ni RM26. Awak dropship mungkin awak dapat
dropship kan tak payah modal. Dia kerjanya iklan je, lock customer. Alhamdulillah. Okay. So dropship ni mungkin satu sabun ni dia dapat dalam 3-4 ringgit. 3-4 ringgit. Untunglah kalau dapat 5 ringgit. Jaranglah dropship ni dia punya keuntungan jaranglah lebih daripada 10 ringgit. Biasanya bawah 10 ringgit. Yalah kalau apa? Kalau orang yang susah, macam korang ni orang yang susah, tak ada modal, okey lah, korang boleh lah dropship. Dengan syarat korang kena rajin iklan dan jual dengan banyak sekali, dengan sangat banyak. Walaupun untung sedikit, tapi anda akan menang pada kuantiti. Contohlah, satu sabun ni untungnya RM4. Awak dapat jual 10 sabun, dapatlah RM40. Kalau dapat jual 20 sabun, dapatlah RM80. Dapat bertambah dia punya kuantiti tu, makin bertambah lah untung anda walaupun sedikit. Tapi kalau saya dulu yalah, kalau bagi anda yang baru nak bermula, okey lah, anda sangat sesuai lah untuk dropship. Saya dulu pun bermulanya saya, terjebaknya saya dalam bidang bisnes ni, dalam bidang perniagaan ni ialah dengan dropship. Saya dulu bukan takat jual sabun, jual handbag. Saya jual handbag, jual apa? Wallet, apa ni? Jual purse, apa lagi? Jual makeup, dan skincare dan macam-macam lagi lah. Okay, so dropship dia ada kelebihannya dan dia pun ada juga kekurangannya. Okay, so cara yang kedua untuk kita overcome, untuk kita atasi masalah sepanjang pandemik ni ialah keluarkan modal. Keluarkan modal anda. Apa modal yang anda punya? Ialah KWSP ataupun duit simpanan. Bagi yang tak ada KWSP mungkin ada simpanan. Bagi yang ada KWSP mungkin boleh gunakanlah KWSP anda. Duit KWSP tu anda gunakan dan buat produk. Buat produk ataupun anda ialah anda jadi founder kepada sebuah produk. Saya bagi contoh, sekarang ni kalau kita dekat Malaysia sangat banyaklah produk skincare. Produk skincare, apa lagi yang banyak? Produk crepe, chips, apa lagi ya? Apa namanya tu, coklat tu? Coklat bubble rice, coklat jar, choco jar. Okey, anda boleh keluarkan modal dalam, biasa kalau nak jadi founder ni, dia bukan alang-alang lah. Kita nak jadi founder ni memang perlu kos yang banyak, lebih daripada RM10,000 ke RM20,000 untuk kita jadi founder. Okey, kelebihannya jika anda menjadi founder kepada produk, jika anda buat produk sendiri, kelebihannya ialah anda dapat margin untung yang sangat besar. Kita dapat crowd untung yang sangat banyak. Best lah kan, siapa mau bisnes rugi kan? Semua orang nak bisnes, nak untung. Tak ada orang yang buat bisnes saja-saja isi masa lapang tak nak untung. Semua mesti nak untung punya. Okay, so untuk menjadi founder produk juga adalah salah satu pilihan. Tapi dia punya ini kelebihannya margin untung yang besar. Tapi dia punya kekurangan tu sangat banyak. Kekurangan sangat banyak jika anda menjadi founder produk. Jika anda buat produk sendiri, kekurangannya tu sangat banyak. Salah satunya ialah produk tak laku. Produk tak laku ni dia ada banyak aspek, dia ada banyak sebab. Salah satunya marketing. Kalau anda dah jadi founder produk, anda kena atur marketing. Marketing ni bukan benda yang dia bukan benda yang senang, sesimpel yang kita lihat. Marketing ni dia banyak aspek. Kalau kita dah jadi founder produk, kita kena bermain dengan marketing FB Ads. Sebab kenapa kalau tak main marketing yang berbayar, kita akan jatuh, produk kita akan jatuh di kalangan produk-produk yang tengah naik. Sebab kita sekarang ni banyak produk. Sekarang ni produk sangat banyak. Jadi kalau anda nak jadi founder produk ni, pilihan yang kalau bagi saya ia adalah sangat kurang sesuai. Ditambah lagi dengan anda tidak punya pengalaman berniaga, tidak punya pengalaman menjadi ejen,
Okay, itu satu. Yang kedua, mungkin akan terjadi kesilapan dalam pengiraan kos. Nak kira kos ejen, nak kira kos apa stokis, nak bagi-bagi untung tu. Kalau tapi pilihan yang kedua ni dia agak pening sikit lah. Dan sangat banyak dia punya apa? Sangat banyak sisi yang negatifnya tu. Sangat banyak dia punya cabaran lah, bukan negatif. Sangat banyak cabarannya untuk menjadi founder produk. So nasihat saya kepada anda yang punya modal banyak, tapi anda nak jadi founder produk, anda kena ada banyak pengalaman dululah. Anda kena banyak pengalaman. Tak boleh main apa, mentang-mentang ada duit banyak 15k, 20k terus okey aku nak lebur duit ni, aku nak buat produk aku sendiri sebab aku nak untung banyak. Ini adalah pilihan yang kurang bijak, kurang tepat. So make sure sebelum anda jadi founder kepada diri anda kena belajar dulu jual produk orang. Okay? So dan yang ketiga, pilihan yang ketiga ialah jika anda, dia sama jugalah macam yang kedua tadi. Anda punya modal yang banyak, modal dalam 5k, 5,000, 10,000. Tapi anda tukarkan modal tu, tukarkan kepada platform yang lebih selamat. Platform yang lebih selamat, yang lebih selamat, yang dipercayai dan yang kukuh. Platform apakah itu? Forever Living. Anda invest untuk join dalam Forever Living. Saya nak cerita sikit lah Forever Living ni. Forever Living dia adalah company yang sangat kukuh. Company ni dia kalau kita sebelum nak join sesebuah syarikat tu, sesebuah bisnes, biasanya kita akan buat research. Kita biasanya akan siasat latar belakang syarikat. So kalau Forever Living dia dah diasaskan 43 tahun yang lepas. So dia adalah company yang dah lama lah. Dia bukan company yang baru, company yang baru bermula, yang viral, bukan. Dia bukan company viral. Dia adalah company yang memang dah lama berdiri. Lepas tu kita mesti akan cari tahu tentang produknya. Tentang dia punya produk. Kalau nak dari Forever Living ni, dia punya produk semua mempunyai kelulusan halal international. Dia bukan halal JAKIM je, tapi halal international. Halal international, kemudian dia ada kelulusan FDA, apa ni lagi? Dan ELO Science Council. ELO AISC ke? ELO Science Council Certification. Yang mana produk-produknya dah diiktiraf selamat dan tidak mempunyai sebarang genetik haiwan. So yang kedua ialah research, kita akan search pada produk kan. So produknya adalah selamat untuk digunakan. Yang ketiga, kita lihat pasarannya, marketnya, market company tu, market produk tu. Kalau kita lihat Forever Living ni, dia dah ada, kalau anda search lah di Google, di YouTube, Forever Living ni dah berdiri, dah masuk pasaran 165 buah negara. Bukan sikit ya, sedangkan negara dekat dunia ni ada dalam 200 lebih sahaja. Tak sampai pun 250. Dalam 210, 220 macam tu. Tapi Forever dah tembus pasaran 165 negara. So memang dia ni dah ada di serata tempat. Dan kita memang tahu ya, sebuah produk tu kalau dia nak masuk sebuah company, sebuah produk ni, kalau dia nak masuk sebuah negara, dia perlu melalui proses apa? Pemantauan, penelitian, keselamatan, dia punya halal, dia punya kebersihan, banyak benda. So kalau kita pilihan yang bijak ialah jika anda mempunyai modal bawah. Dan Forever, modal yang anda perlukan untuk memulakan perniagaan anda dalam Forever Living adalah tidak sampai RM2,000. Kurang daripada RM2,000. So why not, jika anda mempunyai modal yang besar, invest. Anda invest, letakkan, laburkan modal itu pada platform yang selamat. Pada company yang selamat. Saya sangat tidak syorkanlah untuk anda, untuk awak di luar sana semua yang baru nak berniaga, baru nak berjinak-jinak, baru nak keluarkan modal. Saya sangat tidak syorkan untuk anda join produk yang viral. Produk yang viral. Sebab viral ni kebiasaannya dia sekejap saja. Nama pun viral kan. Biasanya dia sekejap je. Produk yang panas, produk yang keras, produk yang macam contohlah peti ais ke, nak jual peti ais ke, nak jual basikal ke, nak jual aircon ke, nak jual penapis air ke.
Ni produk-produk ni adalah produk yang keras. Yang mana dia punya reputationnya sangat rendah. Kalau kita nak menjual, kita nak orang hari-hari beli. Satu hari-hari beli, 2 bulan-bulan beli, habis beli. Kalau kita jual barang yang sekejap je, yang viral sekejap je, masa viral jadi beli. Nanti dah tak viral, barang tu dah tak dibeli dah. Kita punya produk tak ada sudah yang mau beli. So kalau Forever ni dia adalah produk yang evergreen. Maksudnya dia bukan produk bermusim, dia produk yang keperluan harian. Apa dia? Salah satunya, macam anda lihat di belakang saya ni, ini semua adalah suplemen harian, makanan harian, makanan tambahan. Ini suplemen ni bukan hanya tak payahlah aku makan suplemen, aku bukan sakit pun. Dia sebenarnya fikiran ni salah. Kita perlu makan suplemen, walaupun kita sihat, kita perlu makan suplemen untuk kita memastikan kesihatan kita sentiasa terjaga dan berada dalam tahap yang optimum. So kalau dari segi produk, macam kita lagi sekarang ni dengan bergelut dengan pandemik, bergelut dengan COVID, kesihatan, orang sangat-sangat gila nak sihat. So bila kita jual suplemen, kita jual makanan yang kesihatan, yang kena lagi, yang berasaskan makanan sunnah, so permintaan tu sangat tinggi. Reputation pun sangat tinggi. Itu satu lah. Kedua, kalau dari segi margin keuntungan, Forever adalah company yang sekejap problem pula handphone. Kalau dari segi keuntungan, margin yang ditawarkan Forever adalah sangat tinggi. Berapa persen? 35% hingga 70%. Mana buku tu? Pada sini pula buku tu. Forever menawarkan keuntungan yang sangat tinggi. Kenapa Forever menawarkan keuntungan yang sangat tinggi kepada semua peniaga-peniaga mereka? Sebab Forever dia bukan company orang tengah. Forever ni bukan company orang lain, dia bukan kilang orang lain. Forever ni dia adalah company-nya sendiri. Biasa macam kalau anda perasan, banyak macam founder-founder ni, mereka ambil produk daripada kilang. Kilang tu bukan kilang mereka ambil daripada kilang. So kilang pun akan ambil keuntungan mereka tersendiri. Bila dah sampai pada saya, founder produk, saya pun nak keuntungan saya sendiri. Kilang ambil 30%, saya ambil 35%. Dah berapa persen tu? 65% sudah. Lagi 35% saya bagi dengan agent, dropship apa semua. So keuntungan dah berkurang. Di situlah dia jadi berkurang keuntungan. Tapi Forever, dalam company Forever Living, mereka adalah pengilang. Mereka adalah pengilang dan penternak. Penternak madu. Pengilang peladang. Mereka punya ladang sendiri. Ladang aloe vera sendiri, ladang madu yang sendiri, kilang pun sendiri, syarikat sendiri. Dia tak payah kita nak tak payah nak ambil dari company orang lain. Dan kita sebagai Forever Business Owner, setiap orang yang dia daftar sebagai Forever, mereka akan dapat gelaran, mereka akan dipanggil Forever Business Owner. Kita adalah pemilik pada bisnes ini. Dalam Forever ni kita adalah pemilik dalam bisnes ini. Kita tak perlu, senang sangatlah nak buat Forever ni. Kita tak perlu pening-pening nak supply produk dari mana, tak perlu pening-pening nak bahagi-bahagikan keuntungan. Semua dah diaturkan, semua dah dalam sistem Forever. Kita hanya perlu bina rangkaian kita, kenalkan kepada orang apa itu Forever Living. Dan banyak lagi lah sebenarnya saya nak share, tapi cukup sampai sini saja. Rasanya saya dah berapa minit dah ni? Lebih dah 15 minit ni. InsyaAllah. Dan sini saya nak share, saya nak nak bagi galakan lah pada anda, bagi semangat pada anda. Dalam pandemik ni bukan anda seorang, anda harus faham ya, harus tahu, bukan anda seorang sahaja yang terjejas. Ramai orang yang terjejas dengan pandemik ni. Tapi perbezaannya ialah bagaimana ada orang dia tahu macam mana cara untuk dia atasi masalah kegawatan ini, kegawatan ekonomi. Tapi ada orang dia tak tahu. So kepada anda yang tak tahu, sila bertanya, cari ilmu, dan dan boleh join kami dalam Forever Living.
Okey, pada anda yang berminat nak tahu lebih lanjut lagi tentang Forever Living, anda boleh klik WhatsApp link yang saya akan letakkan di komen sebentar lagi. Sekejap ya. Okey, saya akan letak WhatsApp link sekarang. WhatsApp, anda boleh tekanlah klik. Boleh klik nombor yang saya letakkan ni untuk direct message dengan saya. Nak join Forever. Okey, pada anda yang nak join Forever, anda boleh tekan WhatsApp ni yang saya letakkan di caption baru saja tadi. Okey, insya-Allah saya sangat berharap apa yang saya share petang ni, apa yang saya share dalam live ni dapat membantu anda di luar sana yang perlu tahu, yang sedang terjejas dengan perniagaan, yang nak mulakan berniaga, nak mulakan bisnes tapi tak tahu nak invest dekat platform yang mana. Okey? Okey, dan anda sila jangan lupa untuk share live ni. Mudah-mudahan dapat beri manfaat pada anda dan pada orang di luar sana yang lebih memerlukan. Okey? Sampai sini saja. Assalamualaikum.